Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera dan selamat petang Malaysia. Hari ini luar kebiasaan. Ini norma baru. Biasanya beliau interview orang. Saya pun bekas interview orang juga. Sekarang ni orang interview saya juga. Tapi oleh kerana beliau merupakan sahabat saya, hari ini saya ingin memperkenalkan kepada sahabat-sahabat semua Azmi Jafri. Assalamualaikum Mi. Waalaikumsalam. Sihat ya? Alhamdulillah. Terima Okey, kasih Ustaz Datuk. Macam ni, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab Mi sendiri pun bermula asal kerjaya. Kalau kita bercerita tentang latar hidup seseorang ni, kita seronok apabila kita berbicara bermula dari bawah, betul? Yep. Jadi mungkin Azmi kalau asalnya merupakan seorang juru makeup artis di beberapa stesen TV penyiaran dan terakhir sekali adalah stesen TV Al-Hijrah. Wah, begitu. Jadi sebenarnya boleh cerita sikit tentang pengalaman ni bekerja sebagai juru makeup. Bagaimana ingin rasanya Bertukar. terjatuh hati, bukan? Bertukar bidang. Hati masuk dalam bidang penyiaran, terutama walaupun tugas kerjaya kalau orang kata dalam bidang televisyen ni mereka yang berada depan kamera saja yang popular. Tapi Mi memilih masa tu beberapa tahun memperhambakan diri untuk menjadi juru makeup artis kepada produksi penyiaran. Bagaimana ni? Okey, bagi mereka yang mungkin orang mengenali saya adalah sebagai MUA ataupun makeup artist daripada TV station dan makeup artist. Okey, sebenarnya saya berada di Kuala Lumpur pada 1988 lagi. 88 sebab itu sebelum jadi makeup artist saya adalah seorang artis budaya iaitu kita panggil dikenali sebagai penari. Di bawah Kementerian Pelancongan dan kebudayaan atau dulu di bawah KEWA. Masa tu mula-mula 1988 menterinya adalah Datuk Sabudin Cik. Iaitu ini Tan Sri lah. Sekarang Tan Sri lah. Dulu kalau nak ikutkan Datuk kan tempat office kami adalah di Jalan Merbok. Nak tahu kat mana? Yang sekarang ni kalau anda lihat itu Aswara, di situlah Kompleks Budaya Negara. Di situlah mengumpulkan anak-anak seni, tari, teater yang berada di Kuala Lumpur ini untuk digabungkan berada di Kompleks Budaya. Itulah bermulanya saya berada di Kuala Lumpur kerana saya menjadi seorang artis budaya. Maksudnya saya jadi seorang penari dulu. Setelah penari macam mana? Okey, daripada penari masa di kampung dulu di saya orang Batu Pahat, saya memang minat bidang seni. Saya minat bidang seni dan di kampung di sekolah lagi kita dah aktif. Biasa kebanyakan orang daripada sekolah lah dah mula bergiat. Kalau orang tu suka memimpin dia akan jadi pemimpin persatuan, everything semua daripada sekolah. Kan? Lepas tu kalau suka bercakap dulu menang pidato, everything kan. Semua dia macam tu mesti daripada sekolah. Okey, mungkin pengalaman saya apabila saya berada di Batu Pahat, saya masuk satu kumpulan bernama Kumpulan Sitra. Kumpulan Sitra ni adalah satu kumpulan yang very very top dulu pada tahun 70-an 80-an dia agak popular juga. Waktu tu agak kebudayaan kita lebih menyelah daripada yang sekarang. Lebih menyelah. Maksudnya Malaysia dikenali sebagai tempat budaya yang macam-macam budaya dari segi setiap pelosok. Apabila dapat offer ataupun keluar di akhbar yang jawatan untuk artis budaya di Kompleks Bernegara, saya telah direkomend oleh Kumpulan Sitra. Kebanyakan ahli Kumpulan Sitra tu memang telah berada di Kompleks Budaya Negara. Muhammad Haji Ibrahim di situ. Maksudnya memang masa tu dekat situ ada Abang Jamil pun kat situ, Mahmud Haji Ibrahim pun kat situ, dan Abang Abu, ramailah yang memang dah berada di situ. Jadi dah memang kat situ. Jadi kami pun masuk dan batch saya masuk paling ramai sekali seramai 20 hingga 35 orang batch. Saya masa tu ada lagi Arwah Said Manap. Masa tu pengarah di Kompleks Budaya adalah Sufiat Mulki. Tuan Haji Mulki itu adalah pengarah kami. Tuan Haji Sufiat Mulki. Tuan Haji Sufiat dulu. Dulu nama dia bukan Tuan Haji lagi. Cik Sufiat Mulki. Sangat garangnya, very strict. Very strict. Itulah bermulanya di situ. Dan bagaimana saya boleh menceburkan diri dalam bidang makeup apabila saya untuk menjadi seorang penari, saya lihat sebelum di kampung di KL lagi saya memang biasa buat mandam. Dulu kita panggil Pak Andam kan. Saya buat wedding, saya buat pengantin dan saya adalah
telah di interview masa tu Pak Andam saya, majalah 3 datang ke Batu Pahat untuk menemu ramah saya bagaimana boleh terlibat sebagai seorang makeup dan tiba pula menjadi seorang selebriti, bukan selebriti, artis budaya dan di sana saya memang ada minat dan juga memang ada pengalaman menjadi makeup, maksudnya makeup Madam kampung lah. Jadi di komplek budaya. Madam tu belajar di mana? Madam macam sebab ada kursus lah. adalah kursus simple. Kebetulan arwah nenek saya memang kalau kita panggil apa mak atuk kepada ayah. Atuk kepada ayah tu. Jadi dia memang dia dulu adalah memang untuk buat pelamin. Jadi darah tu dah ada lah kata orang tu kat situ kan. So that means minat ke. Apabila di komplek bernegara, sebab di komplek bernegara banyak buat teater. Bukan menari je. Jadi kami di situ di-train untuk menyanyi. Masa tu guru kami adalah arwah Pak Nga. Suami Mak Zain. Lepas tu Mak Nga, Suami, apa tu orang Johor tengok. Kan. So that means memang kita aktif, dan di komplek budaya lah mengajar kita erti untuk menjadi seorang insan yang betul-betul bagaimana untuk membawa diri anda sebagai seorang seni. Sekejap, potong ya ni. Dalam bentuk genre tarian, semua tarian ni boleh bawa. Sebab saya di komplek budaya dulu, komplek budaya kami mengenengahkan, walaupun kami dikategorikan sebagai arti budaya, kami ada kategori. Okey, kita ada kategori contemporary. Kita ada kategori untuk traditional dan kita ada tarian silat. Sebab siap penari dulu diwajibkan kena bersilat. Wajib bersilat. Sebab masa dulu di kampung memang saya silat gayung lah. Tapi ala-ala je lah, baulah tali pinggang kuning. Belum merah lagi kan. Tapi kita dah mengalami sebab asas seni tari kita adalah berasas daripada silat. Sebab inang je belajar pula silat tari ya. Silat tari dalam segi silat dia ada kategori. Untuk silat lawan lain, untuk silat tari lain. Silat tari itu adalah untuk martial art, untuk gaduh tu lain. Tapi ini untuk silat tari ini biasa untuk kata orang tu kalau untuk pengantin. Itu banyak silat tari lah. Selamat datang. Tapi di komplek bernegara kami ditekankan setiap pagi mesti kena bersilat sebab asas silat tu penting. Asas silat tu adalah untuk jati diri, untuk mengenal diri. Baik engkau perempuan, baik engkau lelaki kena bersilat. Tak kira. Dia tak ada. Masa tu arwah pakku. Pakku yang akan mengajar kami. Jurulatih lah. Jurulatih. Very strict. Takut dengan dia. Tak betul dia siap. Dan berapa lama di situ? Di komplek bernegara saya lebih kurang dalam 8 tahun, 7 tahun. 7 tahun, 8 tahun, daripada 88 sampai 90 lebih, 94, 95. Kemudian saya dapat sambung belajar di USM, University Science Malaysia. Science Malaysia sebagai ambil CJ Kreatif. Masa tu Datuk Tamimi sekarang Datuk lah kan. Tamimi Sarigan masih lagi belajar di USM. So dia senior saya lah. Saya junior lah. Ramai juga yang pegawai komplek bernegara sekarang kebudayaan yang senior saya lah. Di situ apabila saya belajar seni di sana, belajar dengan Datuk Gaus semua sekali. Datuk Gaus, Dr. Gaus. Yes, itu Datuk, itu lecturer saya tu. Arwah Samad, Datuk Samad kan. So and then Janet Pillai, Samad Saleh. Itu semua profesor sama saya. Itu adalah masa dengan saya dia belum profesor lagi. Dia baru doktor lah. Biasa je. Lepas tu habis pada tu keluar daripada TV3 sebab keluar daripada komplek bernegara. Sebab komplek bernegara ni dia tengok staff dia yang macam ada kelebihan. Dia tengok saya boleh buat makeup. So saya direkomend oleh juru solid komplek bernegara untuk mengikuti kursus efek, special effect untuk buat tour, untuk buat terbakar di kesan khas maksud di komplek bernegara, bukan di komplek bernegara. Kita buat di bawah under Crayolan. Maksudnya yang datang tu adalah daripada Jerman. Yang datang so that means kita ada sijil pada situ. Tapi di dalam situ TV3 ada 2 orang, komplek bernegara 2 orang, Astro ada, masa tu Astro ada, RTM ada. So di situlah yang saya dikenali. Masa tu TV3 baru mula-mula nak buka pagi.
Oh. Siaran pagi. Siaran pagi. Siaran pagi 94 itu baru nak buka masa tu kat Bangsa. Saya kenal Jalan Liku. Jalan Liku Bangsa. Kemudian saya kenal dengan bos TV3 Sharifah Mulyana Wafa masa tu. Dia kata, "Kau nak kerja tak dengan TV3?" Cakap, bila nak kerja? Esok. Mana boleh esok, saya bukan kerja kilang. Saya kerja kerajaan. Saya kerja kerajaan, jadi saya kena hantar 3 bulan notis. 3 bulan Itu yang menarik. Menariknya saya berhenti kerajaan 24 jam, okey? Bukan 3 bulan. Berani, Saya berhenti kerana minat. Saya berhenti di Komplek Bernegara, semua terperanjat. Hari ni sampai kursus, and then 2 hari lepas, kemudian saya hantar surat berhenti. Bila kau nak berhenti? Esok saya nak berhenti. Dahsyat. Okey, masa tu Mi, setelah bekerja selain daripada TV3, sebut tadi juga di RTM, kan, di TV Hijrah. Selain itu mana lagi? Okey. Pengalaman saya untuk apabila saya berada di TV3, saya fokus kepada makeup. Di situlah bermulanya industri saya, karya saya bertukar daripada penari Kepada saya muar. menjadi kepada muar. Daripada muar masuk di TV3 lah saya belajar blow rambut, sebab saya bermakeup. Di situlah Kalau makeup muka saya boleh. Masa tu masa tu masih lagi siapa majalah TV3 dulu tu Wan Zaliha. Wan Zaliha Razi, Ras Adibah dah senator sekarang. Sekarang yang Muhammad dah senator dah sekarang. Lepas tu Zalina Azman, Kelvin Ong dah Muslim dah sekarang. Alhamdulillah. Dah ramai lagi. Masa tu saya mula-mula program yang saya buat adalah Malaysia Hari Ni, Christy Ling. Christy Ling. Christy Ling masa tu. Itulah bermulanya karya saya sebagai makeup artist. Okey, setelah berlakunya banyak recession dan sebagainya, bertukar tempat kerja dan sebagainya. Dan kali terakhir membuat terjunan kata orang dan terjunan ke kerjaya sendiri sebagai seorang YouTuber. Jadi sebenarnya setelah berhenti daripada session TV Al-Hijrah, maknanya berhenti secara terhormat, dan Mi berhajat untuk mengembangkan bakat sebagai seorang YouTuber yang punya saluran ataupun channel sendiri. Apa sebenarnya yang Mi pandang ataupun visi dan aspirasi sebenar melihat pada masa depan dalam dunia teknologi maya? Okey, ada satu story yang saya nak sharekan kepada penonton semua adalah bagaimana saya boleh ceburkan diri dalam TV Al-Hijrah. Sedangkan waktu itu umur saya dah 40 lebih. 40 lebih, okey. 40 lebih biasanya jarang orang dapat kerja. Betul. Terutama di sebahagian daripada, walaupun dia bukan agensi kerajaan yang penuh, dia JSC, tapi 40 lebih tu. Kan? Sebab mungkin dari segi pengalaman saya. Pengalaman saya untuk menjadi muar di situ, dan lagi satu mungkin waktu niat saya, sebab apabila saya dah berkecimpung dalam bidang solekan ni semua dah lama, saya tiba-tiba saya terpanggil untuk pergi interview ke TV Al-Hijrah. Okey, nawai itu saya cakap, bestnya kalau dapat makeup kat sini sebab dia Islamik. Kan, sebab kita nak nampak fokus kat situ. Dulu pun di awal-awal saya pun bersama TV Hijrah. So that mean TV Hijrah itu memang fokus pada Islamik. Itulah saya melaksanakan, pertama kali saya melaksanakan menjadi seorang muar saya pakai glove. Itulah dalam berita harian datang meninterview saya melihat bagaimana seorang muar memakai glove. Sebab bagi saya kata, walau macam mana pun hukum Allah tu tidak boleh dipetikai. Haram tetap haram. Betul tak Ustaz? Haram tetap haram. Walau macam mananya kita tetap syariah compliance. Syariah compliance. Sebab syariah compliance. Sebelum ni dari syariah complain. Kan, maksudnya dulu kita tak particular tau. Seorang makeup artist kita tak particular. Sewaktu Mi makeup saya sebelum bersiaran di TV Hijrah, Mi ada cerita saya nak buat buku pasal sunnah. Ini adalah buku yang diterbitkan oleh Azmi Jafri. Itulah buku pertama saya. Ini adalah hasil daripada saya berada di TV Hijrah. Hidayah-hidayah yang berada di TV Hijrah. Ini boleh cerita sikit tentang buku ni? Okey. Buku ini mempunyai 7 bahan. Okey, kita ada 7 bahan. Kita ada habatus sauda, kita ada delima, kita ada zam-zam, kita ada madu, kita ada susu kambing, kita ada daging kambing, dan kita ada apa lagi satu buah delima. Buah delima. So dia ada 7 bahan kat situ.
fokusan buku ini adalah menggabungkan antara bahan-bahan sunnah, bukan makanan sunnah. Jangan silap, dia bukan makanan sunnah, tapi dia mempergunakan informasi dari segi bahan-bahan sunnah yang mempunyai ada 3 kategori, lepas tu riwayat dan hadis. Maksudnya riwayat dan hadis itu adalah berkenaan dengan kalau katalah bahan itu daripada kurma, okey, apa ayat Al-Quran yang mengatakan bahawa kurma itu sunnah? Apa hadis yang mengatakan sunnah? Dan juga dia ada satu lagi part mengenai dietitian. Bagaimana kesihatan dietitian itu dari sudut kesihatan. Maksudnya kurma itu kalau dimakan lebih macam mana? Okey, apa khasiat dia? Apa kandungan kalori dia? Apa kandungan air di dalam bahan-bahan? Dia ada 7 bahan. Dan lagi satu segmen adalah menu. Menu ini adalah improvisasi, bukan makanan sunnah. Selamat datang semua. Okey, kita memfokuskan kepada orang yang kita nak menggalakkan orang untuk memakan. Contoh kadang-kadang bila orang kita lihat di bulan Ramadan hanya sekadar kurma aja ada. Oh, tak Ramadan tak nampak pun kurma. Kan? Tapi cuba mereka chef-chef ni create kan aiskrim kurma ke, kek kurma ke, kan biskut kurma ke supaya kurma tu ada kat situ. Tapi apa pun pada TV Hijrah dia masuk kat sini. So masa itu kami TV Hijrah, jadi kita kena menyantunkan. Masanya buku ni jual. Tapi ini adalah kita buat coffee table. Sebab tu sebab buku ini telah dimasukkan dalam e-books. Mereka yang baru saja mendirikan rumah tangga yang tak tahu nak buat menu untuk suami. Semua ada. Anda boleh tengok kat sini. Biasanya orang yang belajar sekarang chef-chef baru belajar di YouTube. Ya. Sekali datanya habis, masakan tak siap. Tapi jangan risau, akan datang kita akan wujudkan buku ini dalam bentuk video. Kita ada program-program yang lagi satu kalau anda dapat buku ni, maksudnya hadis adalah sahih yang dimonitor dan disahkan oleh masa tu mufti kita Datuk Zul. Sekarang dah yang berhormat sekarang dah menteri lah. Buku ni Diet Rasulullah, Sajian Sunnah Diet Rasulullah. Sajian Sunnah Diet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah buku masakan yang menggunakan bahan-bahan sunnah di samping banyak info-info kesihatan dan sains yang dikongsikan oleh pakar pemakanan dari KPG Hospital Kajang dan kupasan riwayat dan hadis oleh ustaz dan yang disahkan oleh sahib as-samah mufti wilayah Persekutuan. Oh begitu, tahukah saudara bahawa Rasulullah SAW memakan buah timun dan juga kurma yang masak iaitu basah. Hadis ini diriwayatkan dalam kitab Imam At-Tirmidzi Syama'il Muhammadiyah. Ramai lagi lah. Buku ni pastinya RM50 saja. Kalau kita beli buku ni, dia tak payah beli tiap-tiap hari. Dulu tu ni beli sekali saja. Dan boleh digunakan. Hardcover, dia coffee table. Tapi insyaAllah, sebab buku ni sebenarnya dah ada di e-books. Kami dah buat di e-book. E-book RM10 je. Tapi kalau nak, boleh berhubungi Ustaz ataupun saya. InsyaAllah kita akan usahakan. Sebab kita akan perancangan untuk print yang kedua. Untuk print kedua. Sudah habis ni sekarang? Dah habis dah. Bagaimana pemasaran buku ni? Ada di seluruh Malaysia? Tak sempat. Tak habis? So tak sempat. InsyaAllah akan datang kita akan print kedua dan untuk ada bagi mereka yang berpeluang untuk mengenengahkan. Inklusi. Okey Mi, kita tutup dulu pasal kita biarkan buku kat sini. Okey Mi, sebagai seorang YouTuber, bagaimana Mi melihat masa depan dalam dunia maya ni? Dalam kata media sosial, melihat kepada mereka yang terbukti telah pun membuat konten-konten yang bagus dan justru Mi telah pun mencuba sendiri dan sekarang mempunyai channel sendiri, SWAT TV. Wah, siapa tak kenal. Bagaimana Mi sebenarnya? Okey, sebenarnya zaman teknologi sekarang makin grow. Okey, sekarang bukan saya kata orang tak nak tengok TV, tapi orang kurang ada masa di rumah. Jadi mereka banyak berada di luar, di dalam kereta dan sebagainya. Jadi apa alat yang diorang ada adalah handphone. Jadi digital ini adalah penting. Sebab tu tagline kami segalanya di hujung jari anda. Tagline saya segalanya di hujung jari. Jadi anda nak buat dosa pun kat hujung jari, anda nak buat pahala pun kat hujung jari. Jadi berhati-hati. Jadi kita kena ambil kesempatan terutama sebelum zaman PKP lagi SWAT TV dah wujud. Okey, sebelum zaman PKP kita wujud dalam 2007. Bukan sebab boring PKP. Tidak. Saya wujudkan YouTuber, saya wujudkan SWAT TV ni pada 2017. 2017, bulan 10 September 2017. Jadi sebelum PKP. Jadi kami nampak ini adalah satu platform yang untuk kita memperkenalkan
apa ilmu info-info yang kita ada kepada ummah seluruh. Sebab nawaitu saya adalah untuk membuat Suara TV adalah kita nak mempromot Malaysia ke mata dunia melalui TV online. Setakat ini kerjasama dengan agensi-agensi dan juga penerimaan mereka terhadap kehadiran Suara TV. Alhamdulillah. Sebab kebanyakan kami selalu dipanggil bersama dengan Motek. Kami setiap hari dipanggil oleh Kementerian Kesihatan, info pasal COVID, pihak Jawi, pihak Jais, masjid wilayah juga kalau ada program dipanggil untuk diinfo-infokan. Sebab saya rasa kebanyakan kami kasih platform free untuk mereka promote. Dan kami selalu bekerjasama. Sebab tu istilah engkau, aku dalam industri Suara TV tak ada. Kita tak ada. Maksudnya kita boleh bekerjasama, maksudnya view engkau boleh lihat aku, view aku boleh lihat engkau. Itulah falsafah kami sebenarnya. Okey Mi, perancangan ke depan untuk melihat Suara TV bagaimana sebenarnya? Dalam pemberitaan, news, dan juga majalah dan sebagainya, bagaimana? Okey, sebenarnya Suara TV ni nak kira masa depan kita dah ada lebih kurang dalam 20 program sendiri. Saya Suara TV sudah ada 20 program sendiri dan saya adalah YouTube pertama yang mempunyai lebih pada satu bahasa. Itu menarik tu. Kita ada bahasa Cina, kita ada bahasa India, kita ada bahasa. Okey Mi, kita tadi tengah bersiaran tiba-tiba ada panggilan saya masuk. Maklumlah, kita sibuk kan. Orang top. Tak adalah, sikit je. Okey, sebagai penutupnya apa harapan dan cita-cita Mi ke depan untuk Suara TV ni? Okey, harapan saya. Okey, sebelum tu saya nak wawarkan pada penonton sekalian. Okey, lepas ini kalau anda ingin melihat khutbah Jumaat untuk masjid wilayah, okey, sebab Suara TV ada wujudkan satu channel atau satu program khutbah Jumaat masjid wilayah persekutuan. So jadi setiap minggu kita akan ada dan apa kelainannya saksikan khutbah Jumaat di Suara TV kita ada. Bagi kita untuk fokus kepada untuk kaum pekak dan bisu. Kita ada bahasa isyarat sekarang. Itu yang bagus. Jadi orang yang bukan pekak bisu juga boleh lihat jadi kita ada pengisian. Tapi yang tak pekak tak bisu pun ramai yang tak Jumaat. Kan itu yang penting. At least kurang-kurangnya anda boleh melihat apa teks untuk bahan-bahan yang dikeluarkan oleh yang betul-betul authority lah. Dan harapan kami insya-Allah kalau ada bajet dan kalau ada siapa yang ingin bekerjasama dengan kami Suara TV untuk pergi ke arah satu OTT, kita akan ada application, maksudnya mobile apps. Kita ada apps sendiri yang baru di situ ada Suara TV apps, di situ ada shopping, di situ ada TV, di situ ada e-books dan sebagainya untuk seluruh dunia memperkenalkan Malaysia di mata dunia melalui TV online. Okey, terima kasih. Itu dia Azmi Jafri yang merupakan pengasas dan pemilik channel Suara TV. Mudah-mudahan kita doakan beliau selamat maju jaya dan insya-Allah akan teruskan kerjasama. Kabarnya beliau ingin berkonsultasi dengan saya untuk membuat satu program reality. Apa tu kita bercakap dulu Ustaz? Tunggu. Kita cliffhanger dulu. Tunggu 2021. 20 dan ada tahun depan Suara TV ada 3 reality mega. 3 reality mega. Jadi siapa nak sponsor program, kami. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.